Koleksi cerita seram di asrama. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Hai Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Jadi guys, video kali ini saya ingin ceritakan koleksi cerita-cerita hantu di asrama. Di asrama sekolah menengah saya dahulu. Okey, ini koleksi yang kata orang terkumpul lah. Ya ceritanya tidak panjang, pendek-pendek. So kalau saya cerita pun terlalu pendek. So saya kumpul cerita-cerita ni, jadikan dia satu cerita lah dalam video ni. Okey. Ni semua yang saya cerita ni adalah kisah benar melalui rakan saya sendiri dan warden asrama saya. Okey. Sebelum ni pun saya sudah cerita beberapa kisah seram asrama. Okey, yang saya sudah cerita itu versi yang panjang lah ya. Kali ini versi yang pendek-pendek sahaja. Okey. Jadi kita mulakan dengan kisah seram dengan lambaian tangan. Okey, kisahnya bermula apabila saya masa tu dah tingkatan 1. Okey, tingkatan 1. Baru habis supper. Okey, supper ni minum malam lah. Minum malam sekitar jam 10. So, selepas belajar, okey, sesi belajar jam 10 malam ada minum malam di Dewan Makan. Dan selepas minum malam, boleh balik ke bilik masing-masing lah. Jadi kebetulan bilik saya di tingkat 3, tingkat paling atas, dan bilik saya kedua hujung. Bukan kedua hujung lah. Bilik kami itu 2 saja. Ada satu depan saya lagi dan satu bilik saya, dan bilik seterusnya kosong. So saya dengan rakan saya, okey, cuma rakan saya itu dia bilik yang depan saya lah dan saya bilik di belakang. Kami sama-sama kembali ke bilik masing-masing lah, okey, selepas supper tu. Dan bila kami hendak masuk ke bilik, dia masuk ke biliknya dan saya masuk ke bilik saya. Tiba-tiba di hujung bilik, okey, di hujung bilik asrama kami, dan bilik tu memang kosong guys. Memang tidak ada pelajar tinggal. Okey, di bilik kosong tu tiba-tiba ada keluar tangan dan melambai-lambai begini. Ya, melambai begini. Saya nampak dengan mata tangan saya sendiri dan saya nampak, saya tergamam lah, dan rakan saya di depan pun nampak. Dan dia toleh ke arah saya. Kemudian dia tanya dengan saya, Alip, dia cakap, kau nampak kah bilangnya ada orang melambai-lambai? Saya cakap lah, saya nampak. Jadi rakan saya tu dia cakap lah, jom kita pergi tengok. Dia cakap siapa yang melambai tu. Ya, kami nampak tangan tu ya, dia melambai begini. Sedangkan bilik tu, bilik ujung tu adalah bilik kosong. So kami pelik, tangan siapa yang melambai? Siapa yang berani pula pergi bilik ujung tu? Ya, tidak ada pelajar yang berani untuk pergi bilik ujung tu ya, sama ada senior ataupun junior. So kami nekat, kami 2 orang sama-sama pergi ke bilik berkenan untuk tengok siapa berada di bilik berkenan dan melambai dengan kami. So kami pun pergi, okey, sama-sama. Belum sampai pun kami ke bilik yang tempat tangan melambai itu, rakan saya sudah dia lari lintang pukang, okey, menuju ke bilik. Saya pun ikut lari sekali. So guys, itulah dia, okey, pengalaman kali pertama saya nampak lah ya, tangan melambai di bilik ujung. Dan bilik tu memang tidak ada orang. Ada 5 bilik di hujung asrama saya tu memang tidak ada orang. So pelik. Okay guys, kisah yang kedua pula. Okay, kisah yang kedua, kami sekolah petang. Okay, tingkatan 1 ni sekolah petang. 1, 2, 3 sekolah petang. 4, 5, 6 pagi. So kalau sekolah petang, jam 8 hingga jam 10 pagi adalah sesi belajar. Dan jam 10 hingga jam 12 adalah persiapan untuk makan tengah hari dan masuk ke sesi petang lah. So selepas 10 pagi kami akan bersiap dirilah, pergi mandi. Jadi kebetulan ada rakan saya ni, ini cerita daripada rakan saya lah, dia baru hendak mandi. Dan bila dia hendak mandi, bilik mandi kami tu berdepan dengan bilik belajar lah, macam belakang koridor tu ada bilik mandi. So kita boleh nampak lah orang di bilik belajar. So rakan saya ni, dia nampak ada seorang rakan saya tengah belajar. Dia tengah duduk menghadap macam tempat mandi lelaki. Jadi rakan saya pun macam tegur lah, dia cakap, Dam, kau masih belajar? Dia cakap, ya, nanti kita lewat ni ya.
Tapi rakan saya yang dalam bilik ni dia tidak bagi respon. Dia hanya duduk, berdiri dan seperti seorang belajar. So rakan saya ni yang di luar tingkap ni, di luar, dia berbual lah dengan rakan saya ni. Dam, kau ni Dam, begini, dia bercerita. Tapi rakan saya yang dalam bilik ni, bilik belajar ni tidak respon. Tiba-tiba, ya, rakan saya yang belajar tu ada datang pergi tempat kawan saya seorang ni, tengah bertualang mau mandi. Jadi rakan saya tengah bercerita, dia terkejut. Dia cakap, bila kau habis belajar? Dia cakap kan, belajar, dia cakap. Rakan saya itulah. Yalah, tadi kan kau di bilik belajar, dia cakap. Mana ada, dia cakap. Aku dari bilik lah tadi, bilangnya. Baru mau mandi sama-sama kau. Guys, baru dia sedar yang dia nampak tu sebenarnya bukanlah rakannya. Jadi siapa yang dia nampak di bilik belajar tersebut? Dan kisah tu menjadi heboh di antara kami semua pelajar asrama. Oke guys, cerita yang ketiga. Cerita yang ketiga ni adalah pengalaman saya sendiri dengan rakan-rakan saya. Seperti yang saya cakap, kalau di asrama ni setiap hari Jumaat malam ada masa free, kata orang free night lah, tidak perlu belajar, free night, kau boleh tonton TV, kau boleh lepak ke apa kau buat, terpulang dari kau lah, ya, jangan buat hal sudah. So nakalnya kami pada hari itu, kami bermain, kata orang apa ni, macam ujua tu, spirit, ya, kayak panggil spirit lah, menyeru roh tu. So kami bercadang untuk main di bilik yang saya katakan bilik ujung yang kosong tu lah, ya, bilik kosong tu. So kami pun nekat beberapa orang, lebih kurang 8 orang begitu, kami nekat untuk bermain benda tu lah, ya, bermain ujua tu, yang spirit tu lah kan. So kami pun ke bilik ujung, menyalakan lilin dan ambil shilling 50 sen. Kami buat di kertas tu perkataan lah, A sampai Z, yes or no. So kami ambil shilling 50 sen dan menitikkan darah guna jarum lah di setiap duit 50 sen tu. Dan kami pun menyeru lah, spirit. Tiba-tiba semasa kami main tu, kami takut tapi main juga. Semasa kami main tu, tiba-tiba angin bertiup dengan kencang, yang gitu. Jadi kami ke 8 orang terkejut dan sehingga lilin yang kami nyalakan tu terpadam. So saya berdiri sebab saya takut, ya, saya takut ada benda-benda yang sesuatu benda yang berlaku lah. So bila saya berdiri, di depan saya ni ada satu blok lagi asrama, blok asrama. Cuma blok asrama ni tidak diguna, ya, tidak diguna blok asrama ni. So di blok asrama ni saya nampak ada satu tangan warna putih terjuntai di tingkap. Saya terkejut nampaknya. Saya cakapkan, apa benda ni? Saya cakapkan, siapa pula di blok asrama sebelah, sedangkan blok asrama sebelah tu kosong. So saya kejutkan rakan-rakan saya yang sekali main itulah, ya, semua kawan-kawan saya berdiri. Saya cakap, kamu nampak apa di sebelah tu? Saya cakap. Semua rakan-rakan saya nampak, ya, nampak tangan tu terjuntai, sedangkan di blok sebelah tu tidak ada orang. Dan tangan terjuntai keluar dari tingkap, tapi tangan saja, badan tidak ada, dan pucatlah putih, kemudian dia melambai begini. Guys, ke-8 orang kami lari lintang pukang terus menuju ke bilik TV untuk memanggil rakan-rakan senior yang lain. Rakan-rakan yang menonton TV itulah yang terjun dan beritahu, woi, dia bilang, ada hantu. So kami ramai-ramai pelajar asrama naik semula dan cuba melihatlah di bilik yang kami nampak. Dan bila kami nampak, benda tu sudah tidak ada dan hilang, dan kami dikatakan menipu lah, dan kami menyesal lah main benda tu, ya, tidak ada kerja lain untuk main benda yang menyeru roh begitu. Memanglah kau mengena. So itu pengajaran lah untuk saya, dan insaf tidak main selepas itu. Cerita yang keempat ini dialami oleh senior saya sendiri. Kebetulan malam tu saya tidur di bilik rakan saya lah. Biasalah pelajar-pelajar asrama ni kan, kau boleh tidur di bilik rakan kau. Kebetulan saya masih tingkatan 1, so badan masih kecil lah, masih boleh berkongsi bilik, berkongsi katil, berkongsi tilam dengan rakan. Jadi saya tidur di bilik rakan saya lah. Kebetulan senior saya ada 2, dalam bilik itu ada beberapa orang senior, dan mereka selalu lewat mandi pada waktu malam. Jadi ada seorang senior ni,
dia mandi seorang diri. Dan dia cakap, aku nak pergi mandi dulu. Dia cakap, dia pun pergi. Jadi kami asyik lepak lah. Malam tu memang malam free juga, tidak ada apa-apa aktiviti. Dan seperti yang saya cakap, blok asrama kami ni ada 2. Satu blok ni memang tidak diguna langsung, kosong. So senior saya ni mandi di tandas tengah lah. Dan ketika dia mandi, tiba-tiba dia berlari macam ketakutan, duduk lari pergi ke biliknya lah. Ya, dan saya terkejut lah, saya dengan rakan saya yang tengah lepak dan rakan-rakan senior di bilik terkejut. Dia cakap, wait, dia cakap, Belinga, aku nampak, dia cakap, ada Pontianak, dia cakap, di bilik, di tandas sebelah, dia cakap. Dia cakap, dia macam masih dalam keadaan basah, bersabun, dia sudah lari, dia nampak kelibat. So kami ramai-ramai pergilah. Dan bila kami cuba tengok, tidak nampak. Tapi senior saya cakap dia nampak benda tu. Memang dia nampak betul-betul di dalam tandas tersebut. Dan bukan dia seorang saja yang nampak, ramai sudah yang kebetulan lah nampak, ya. Pontianak tu di tandas sebelah. Ceritanya tidak habis di situ, okey. Seorang senior saya lagi, sama juga, dia lewat tidur malam. Lewat tidur malam. So biasa asrama lelaki ni, kadang-kadang kakak angkat daripada asrama putri selalu datang ke asrama lelaki untuk bagi makanan, untuk jumpa adik angkat. Itu biasalah pada zaman saya, adik angkat, abang angkat, itu biasa. So senior saya ni sama juga baru habis mandi. Memang senior saya pada ketika itu memang suka mandi lewat malam. So dia lewat sikit mandi. Apabila dia hendak kembali ke bilik, dia nampak ada seorang perempuan dekat pagar asrama lelaki lah. So dia ingat itu adalah pelajar asrama putri yang menunggu adik angkat lah. So dia pergi urat, piwit, dia cakap kan, kirim salam, kakak siapa ni ya? Kirim salam, dia cakap begitu. Tapi perempuan tu tidak mengendahkan dia punya, kata orang, tidak bagi respon. Kemudian dia sound, piwit, dia bersandar di bawah, piwit, lagi kirim salam, bahas siapa bani, dia cakap kan. Dek, siapa bernama dek, Belinga? Kau cari siapa? Dan perempuan tu tidak memberi respon. Dan tiba-tiba kepala dia berpusing dan dia lihat muka perempuan tu sangat menyeramkan. Dan dia beritahu rambut perempuan tu sangat panjang dan berpakaian baju kurung putih. Guys, apalagi guys, senior saya tu berteriak dan lari masuk ke bilik ketakutan. Dan heboh, kecoh masa tu, senior tu ketakutan, ya. Dia bergegar dan semua bangun dan bertanya apa yang berlaku, dan dia ceritakanlah apa yang berlaku. So kami ramai-ramai pelajar asrama pergi ceklah di pagar tersebut, tapi tidak ada kelihatan. Dan senior saya itu terus demam guys selepas dia nampak kelibat berkenaan. Kisah seterusnya ni berlaku di bilik saya sendiri. Kebetulan di bilik saya ni, ada 8 orang. So saya di katil atas dan rakan saya di katil bawah, dan sebelah asrama kami ni, belakang asrama kami ada satu pokok besar. Pokok besar. Jadi kadang-kadang kan kita katil sini, yang saya di sini memandang rakan saya lah, sambil bercerita lah, kepala sini, kepala masing-masing. Tapi kawan saya ni, dia nampak pokok ni lah, pokok di asrama belakang ni. Dia asyik-asyik kami bercerita, ya sebelum tidur lah asyik-asyik bercerita. Tiba-tiba rakan saya yang di sebelah saya ni, tiba-tiba dia macam yang berdiri dan muka terkejut. Dia cakap, muka terkejut. Saya cakap, apa salah kau? Saya cakap, kenapa kau tiba-tiba? Dan dia tunjuk, apa di pokok tu, dia cakap, ya. Saya tidak tengok, ya, saya tidak tengok apa dia, tapi dia cakap, apa ni di pokok tu, dia cakap, siapa yang di atas pokok tu, dia cakap. Woi, dia cakap, Pontianak. Apalagi saya tidak tengok pokok tu, saya terjun dan kami semua satu bilik berkeluaran ketakutan. Ya, dan kami tanya betul-betul rakan kami itu, betul kau kenapa? Betul, dia cakap, aku nampak, dia cakap. Sebab tu aku terkejut, dia cakap. Guys, malam tu semua kami tidak tidur di bilik masing-masing, tidur di bilik rakan-rakan yang lain. Guys, memang seram. Dan yang terakhir adalah kisah daripada warden saya sendiri. Warden saya sendiri. Seperti yang saya cakap tadi, asrama lelaki ada 2 blok dan satu blok ni tidak diguna. Tidak diguna. Tapi zaman warden saya, mereka guna blok tu, dia cakap, ya.
Jadi warden saya cerita semasa dia belajar dan menjadi pelajar asrama tersebut, salah seorang rakan biliknya sakit. Sakit, demam teruk lah. So rakan sebilik warden saya ini tidak pergi ke Dewan Makan, tidak makan. Cuma dia tempah kepada warden saya untuk beli Maggi di kedai bawah lah, kedai di luar. Ya, Maggi macam-macam, Maggi kari, Maggi segera lah kan. Jadi warden saya pun pergi beli dan dia rakannya yang sakit tu hanya makan itu saja. Kemudian dia tidur. Jadi dia agak lama lah juga tidur. Tidak lama kemudian mereka risau lah kenapa dia terlampau lama tidur, dan mereka cuba kejutkan dah untuk dia bangun pergi sekolah, kan? Bila mereka cuba kejutkan, tangan dan kaki dia sejuk, dan mereka heran. Bila mereka cuba kejutkan, rupa-rupanya rakan sebilik mereka tu sudah meninggal dunia, ya. Jadi menjadi kes lah benda tu, ya. Rakan sebilik warden saya tu meninggal dunia. Jadi dalam rakan bilik warden saya ni ada seorang yang bukan Islam. So dia tidak solat maghrib lah. Jadi dia tinggal sendiri di bilik. Dia cakap, jadi kebetulan di luar bilik tu ada tong sampah. So rakan warden saya ni hendak balik ke bilik. Dia cakap, tiba-tiba tong sampah di luar bilik itu jatuh, tong. Dan tiba-tiba kepala keluar dari tong sampah tersebut, dan kepala tersebut menyerupai rakan mereka yang sudah meninggal dunia tu, dan senyum melihat rakan warden saya. Rakan warden tu terkejut, berteriak dan lari lintang pukang selepas. Kecoh lah, ya, asrama tu, dan kecoh cerita tersebut sehingga hari ini ada yang mengatakan masih ternampak kelibat kepala putus tersebut. So guys, itulah dia koleksi cerita kisah seram di asrama saya, ya. Dan kesemua kisah-kisah seram ini adalah yang saya dengar dan saya kumpul berdasarkan pengalaman saya sendiri, rakan saya dan warden saya. Guys, so mudah-mudahan kisah seram ini dapat menyeramkan diri anda. So guys, apa-apapun kebergantungan kita hanya kepada Allah. Kita tidak perlu takut benda tu, sebab kalau kita takut benda tu, mereka akan menguasai diri kita, ya. Tiada yang lebih berkuasa melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apapun kita selalulah berdoa agar sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja kisah seram saya kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Ali bosku, Assalamualaikum.